Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pintar IPJ Career kepada semua yang menonton video ini. Macam pada ini, kegiatan atau gejala buli akan meningkat dari semasa ke semasa di negara kita yang tercinta ini. Sudah tentu pelbagai asbab atau punca tertentu telah mendorong kepada peningkatan gejala tersebut. Antaranya termasuklah kurang kasih sayang, kurang didikan ibu bapa, kurang nilai moral dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, kita sebagai rakyat atau masyarakat yang bertanggungjawab hendaklah sentiasa cakna ataupun ambil tahu tentang tingkatan tersebut dan berusaha untuk menangani masalah tersebut. Namun begitu, adakah anda tahu impak negatif terhadap semua organisasi yang terbahagi kepada individu, masyarakat, negara? Jika anda tidak tahu, oleh itu marilah kita sama-sama urungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya kenalkan diri anda semua. Nama saya perkenalkan diri saya. Saya Tuan Muhammad Demi Tuan Hasbi selaku panel pertama dalam perbincangan kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Hakimi selaku moderator pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Amri bin Aslan dan saya merupakan panel keempat anda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasulullah Muhammad Zabidi merupakan panel yang ketiga. Terima semua. Jadi seperti yang kita tahu, kegiatan ataupun jalan buli ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Kegiatan ini sering berlaku terutamanya di sekolah maupun malah ini juga boleh berlaku di tempat kerja seperti pejabat, tempat awam dan sebagainya. Kegiatan ini jika dilihat di Malaysia, kegiatan ini kian meningkat dari semasa ke semasa oleh beberapa faktor atau punca tertentu lah. Kita dapat uraikan, antara yang termasuklah kurang kasih sayang, hasad dengki, kurang pendidikan agama dan moral. Oleh itu, saya menanyakan kepada panel pertama, apakah pendapat anda berkaitan dengan kegiatan buli? Okey, terima kasih saudara moderator. Saya selaku panel pertama akan membincangkan tentang isu buli di mana ramai orang yang melakukannya. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa isu gejala buli itu adalah suatu perkara yang tidak seharusnya diamalkan oleh rakyat-rakyat Malaysia pada hari ini. Yang mana orang kata buli itu memberikan kesan yang tidak elok kepada sikap anak-anak muda pada zaman sekarang. Oleh itu, ia akan menjadi contoh yang tidak baik, kan? Ia menjadi contoh yang tidak baik dan menjadi tauladan yang buruk bagi anak-anak muda pada generasi yang akan datang. Oleh itu, kita seharusnya mencegah buli ini daripada awal. Semoga ia tidak akan merebak pada masa-masa depan yang akan datang. Itu saja. Terima kasih kepada panel pertama. Kita balik kepada panel yang kedua. Silakan. Okey, buli ini merupakan perkara yang agak biasa di Malaysia. Jadi selalunya buli berlaku akibat mereka, para pembuli yang terlalu berani untuk mencederakan seseorang. Apabila mereka berani untuk mencederakan seseorang itu ataupun lebih dikenali sebagai mangsa buli akan mendapat kecederaan fizikal seperti bengkak muka, bengkak kaki, perut sakit kerana mereka dipukul oleh pembuli tersebut. Dan mangsa buli ni lebih cenderung untuk membunuh diri mereka. Mengapa? Kerana mereka selalu diganggu dari segi fizikal, emosi mereka, dan mereka merasa diri mereka macam tidak layak untuk berada di atas dunia ni kerana mereka hidup semata-mata untuk menjadi mangsa buli. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada atas penjelasan tersebut. Okey, kita balik kepada panel yang ketiga. Terima kasih kepada Tuan Melanda kerana menjemput saya pada hari ini. Bagi saya, buli merupakan salah satu jenayah yang tersebar di negara kita. Dikatakan demikian kerana masalah ini tidak dibendung oleh negara kita, yang menyebabkan mereka berasa benda ini melakukan perkara yang betul, yang menyebabkan mereka berfikir bahawa sesuatu jenayah iaitu buli itu merupakan salah satu bukan perkara jenayah yang menyebabkan perkara ini berleluasa di Malaysia.
Terima kasih. Okay, terima kasih atas penjelasan yang bermakna di situ. Okay, seterusnya kita akan balik pada panel keempat sahabat kita yang jauh di sana. Silakan Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azhar Aswad bin Azifi. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang impak negatif gejala buli. Okey, yang pertama, pada pendapat saya, gejala buli ini tidak sewajarnya berlaku dalam kalangan masyarakat kita kerana ia akan memberikan kesan buruk terhadap individu ataupun terhadap mangsa buli. Terima kasih kepada Saudara Aswad atas penjelasan tersebut. Walaupun jauh tidak dapat hadir, tapi tetap semangat dalam memberikan penjelasan tersebut. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada apakah impak kesan atau kesan negatif gejala buli tersebut terhadap individu. Okey, mungkin penyertaan boleh terangkan sedikit. Terima kasih saudara moderator yang amat bergaya hari ini. Bagi saya, gejala buli terhadap individu adalah mereka akan merasakan hubungan sosial yang terbatas. Hal ini kerana mereka akan sukar untuk mempercayai orang lain kerana apabila menjadi mangsa buli, mereka lebih tersinggung dan cenderung untuk mempercayai orang-orang lain kerana mereka itu telah merasakan kesakitan yang amat terhadap mental dan fizikal mereka. Oleh itu, saya rasa bahawa buli ini amatlah bahaya terhadap fizikal dan mental seseorang itu kerana akan mengakibatkan psikologi yang bercelar terhadap seseorang. Terima kasih atas penjelasan yang amat bermakna daripada panel pertama berkaitan dengan impak negatif terhadap individu. Jadi kita akan balik kepada panel kedua. Saudara moderator yang tampan lagi segap di sebelah saya ini. Jadi saya akan meneruskan isi saya. Kesan buli terhadap individu ini ialah mereka akan merosot dalam pelajaran. Mengapa? Kerana apabila mereka dibuli, gangguan ataupun minda mereka akan terganggu. Jadi apabila mereka belajar, mereka akan berfikir, sudah, kejap lagi pembuli akan membuli saya. Jadi itu membuatkan mereka tidak tentera untuk pergi ke sekolah. Ya, saya setuju. Jadi saya rasa itu sahaja kesan mereka dan banyak lagi yang boleh dikasihkan oleh saudara-saudara saya yang lain. Okey, terima kasih atas penjelasan yang betul-betul padu bagi saya. Seterusnya kita akan balik kepada panel yang ketiga yang sudah lama cuba untuk mencetuskan idea. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan moderator. Berbalik soalan yang telah ditujukan kepada saya sebentar tadi, apakah kesan atau impak negatif terhadap individu atas pembuli itu sendiri? Bagi saya adalah dapat menyebabkan prestasi akademik itu sendiri merosot. Yang dikatakan demikian kerana apabila seseorang individu itu dibuli ataupun dikacau emosinya, menyebabkan akademiknya itu sendiri terganggu, yang menyebabkan jadual belajarnya terganggu. Bagi contoh, yang memberi kesan impak yang terbesar sekali yang menyebabkan markah peperiksaan itu sendiri merosot dan hingga memberikan kesannya kepada masa depan seseorang itu sendiri. Terima kasih. Bila jika dilihat kesannya yang lebih jauh, kita dapat lihat bahawa jika seorang itu gagal dalam pelajaran, ini bukan sahaja dapat beri kesan terhadap diri, mangsa, keluarga mangsa dan sebagainya, malah lebih teruk lagi dia akan berikan kesan terhadap kecemerlangan pendidikan dalam negara. Okey, terima kasih atas penjelasan yang amat berkesan lah, amat efektif. Okey, seterusnya kita akan balik pada panel kita yang keempat, iaitu Aswad. Seperti biasa. Seterusnya ialah impak negatif gejala buli terhadap individu. Yang pertama ialah mangsa buli ini akan cenderung untuk mencederakan diri ataupun menamatkan riwayat mereka. Ini kerana mereka merasa tertekan apabila mereka seringkali dibuli serta mereka mengambil tindakan yang cepat untuk menghilangkan segala rasa sakit atau kepahitan mereka lalui dengan membunuh diri.
Okey, yang kedua ialah masa buli ini akan takut untuk bersuara kerana mereka ini tidak mempunyai ramai kawan ataupun orang sekeliling berbanding si pembuli yang mempunyai ramai orang yang berada di sekelilingnya. Terima kasih saudara Aswad atas penjelasan tersebut. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi pada peringkat yang kedua, iaitu impak terhadap masyarakat, iaitu yang dia akan pergi pada skop yang lebih meluas. Okay? Jadi kita akan mulakan daripada panel yang pertama. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Impak yang seterusnya terhadap masyarakat, soal itu saya akan jelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang buli terhadap masyarakat. Buli terhadap masyarakat ini akan menyebabkan perilaku agresif terhadap masyarakat. Hal ini kerana apabila anak-anak yang berada dalam lingkungan buli yang menjadi mangsa buli akan mengembangkan perilaku agresif kepada orang lain. Hal ini kerana apabila mereka dibuli, mereka akan memberikan kesan yang sama terhadap orang lain. Mereka akan membuli juga orang lain. Itu yang mereka terima dan mereka melakukan kepada masyarakat lain. Oleh itu kita dapat lihat bahawa buli ini terlalu bahaya kepada anak-anak kerana dapat menjatuhkan mental seseorang anak muda pada hari ini. Okey, itu sahaja. Pendapat saya, kanak-kanak ni dia mempunyai sifat ataupun sifat yang ingin tahu lah, okay? Di mana jika mereka lihat satu perbuatan itu, maka mereka akan ikut. Tidak kira lah perbuatan tersebut baik maupun buruk, jika mereka lihat, mereka akan buat. Okay. Seterusnya kita akan pindah kepada panel yang kedua, itu Saudara Amirul. Terima kasih saudara moderator kerana telah memberi saya peluang untuk bercakap pada hari ini. Jadi isi saya terhadap kesan buli terhadap masyarakat ialah masyarakat akan sentiasa berbalah. Sebagai contoh, ibu bapa mangsa buli akan berbalah dengan ibu bapa pembuli kerana apabila ibu bapa mangsa buli tak mendapat tahu anak mereka dibuli, mereka akan pergi menyerang ibu bapa pembuli kerana anaknya telah membuli anak mereka. Jadi hal ini mungkin jika ia ditarikkan kepada kes yang lebih besar, mereka akan dibawa naik ke mahkamah untuk sesi sama menyaman. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Oleh itu kita dapat lihat sini bahawa hukuman ataupun orang kata denda terhadap perbuatan tersebut perlulah dilaksanakan dengan adil dan seksama oleh kerajaan. Untuk kita elakkanlah daripada denda tersebut terus meningkat pada masa akan datang. Seterusnya kita akan balik kepada saudara kita, panel yang ketiga. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sama-sama. Kerana sudi jumpa saya hari ini sekali. Okey, saya bagi masyarakat pula kerana sebabkan ini dapat menyebabkan dipandang serong oleh masyarakat. Ini dikatakan demikian sebenarnya. Apabila seorang itu dibuli, masyarakat akan berfikir bahawa apakah masalah yang dilakukan yang menyebabkan dia dibuli, yang menyebabkan imej sesuatu komuniti keluarga itu akan dipandang serong lah oleh masyarakat, yang memberi kesan kepada sosial itu sendiri, yang lebih teruknya akan menyebabkan berlaku perbalahan di antara masyarakat yang dapat memberikan kesan kepada perbalahan dan menyebabkan meregangkan hubungan silaturahim itu sendiri. Itu sahaja dari saya. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Okay. Oleh itu, seterusnya kita akan balik kepada panel yang macam biasa, panel yang keempat yang jauh di sana. Okey. Yang kedua ialah impak negatif gejala buli terhadap masyarakat. Isi yang pertama ialah masa buli ini akan mengasingkan diri daripada masyarakat ramai. Ini kerana masa buli itu malu akan dirinya serta malu akan masyarakat yang lain kerana mereka tidak mampu untuk mempertahankan dirinya daripada dibuli. Okey,
Isi yang kedua ialah masyarakat tidak akan mewujudkan perpaduan di antara satu sama lain kerana mereka tidak saling bersatu hati untuk menghentikan wabak gejala buli yang berlaku dalam kalangan masyarakat mereka setempat. Terima kasih atas penjelasan tersebut, Saudara Aswad, berkaitan dengan impak terhadap masyarakat. Jadi kita akan balik kepada impak terhadap negara. Jika dilihat pada masa kini, kegiatan kita dahulu ini ramai yang sudah tahu yang meningkat dalam kalangan masyarakat. Jadi apakah impaknya terhadap kesejahteraan dan keamanan negara? Apakah pendapat panel yang Terima kasih Tuan Moderator. Bagi saya, impak kesan buli itu terhadap negara adalah menyebabkan kurangnya keamanan dan keselamatan rakyat. Hal ini kerana ramai mangsa buli yang terlibat dalam negara kita ini akan merasakan dirinya terjejas keselamatan mereka. Hal ini disebabkan oleh ramai-ramai orang yang membuli itu berkeliaran dan melakukan buli terhadap mangsa-mangsa lain. Seterusnya, kadar kenaikan pelancong di negara kita ini terjejas. Hal ini disebabkan oleh mereka melihat banyak kadar jenayah yang meningkat di negara kita ini disebabkan oleh buli, cyberbully, daripada segi mental ataupun fizikal. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak mahu datang ke negara kita, menyebabkan mata wang kita turun. Okey, sebagainya. Itu jelas bahawa dia ni akan memberikan kesan yang buruk terhadap perkembangan ekonomi negara, dari segi kewangan, pelancongan serta pelancongan dan sebagainya lah. Jadi kita akan terima kasih atas penjelasan tersebut. Kita akan balik kepada panel yang kedua. Okey, terima kasih Saudara Moderator atas penerangan yang amat padu tadi. Jadi kesan buli terhadap negara pula ialah, yang saya boleh katakan ialah, negara kita akan dipandang rendah oleh negara lain. Mengapa? Kerana apabila berlakunya jenayah buli cyber dan seperti jenayah-jenayah lain yang tidak dapat ditangani oleh kerajaan dengan betul, negara lain akan memandang bahawa negara kita ini, iaitu Malaysia, bahawa negara ini tidak pandai mengurus jenayah-jenayah yang terdapat di negara mereka sendiri. Dan hal itu, apabila negara ataupun kerajaan kita tidak dapat menangani jenayah yang ada di muka bumi ini, jadi jenayah buli akan semakin berleluasa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Agak kelihatan gemetar, tapi tak apa. Maafkan saya. Okey, seterusnya kita akan balik kepada panel yang ketiga yang sudah bersedia untuk berhujah di situ. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebelum saya mengujarkan isi saya agak berminat akan isi yang telah diujarkan oleh saudara model atas saudara panel yang kena dua sebentar tadi. Baik. Iaitu yang menjejaskan imej negara. Seperti mana yang telah kita tahu, buli itu bukan sahaja daripada sudut fizikal, tapi dari sudut verbal, iaitu dari segi komunikasi secara verbal. Sebagai contoh, melalui WhatsApp, melalui TikTok, Instagram dan sebagainya. Sebagai contoh sosial media. Yang sebagai contoh, apabila kita menaik ataupun menaik sesuatu di sosial media yang buruk, akan menyebabkan negara lain dapat mengetahui, yang akan memberikan kesan yang buruk ataupun imej yang buruk terhadap negara itu sendiri, yang akan menyebabkan negara itu sendiri akan dipandang remeh oleh negara lain itu sendiri. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Okey, bagi saya ujarkan pandangan saya pula. Kita sebagai masyarakat yang berada di bawah payung negara yang berwibawa, yang mempunyai perlembagaan, hendaklah sentiasa cakna ataupun sentiasa ada dapat bekerjasama dalam mengatasi berbagai masalah ataupun isu yang sering terjadi, termasuklah kegiatan buli ini, bagi mengekalkan keharmonian dan keamanan negara pada masa akan datang. Perkara ini perlu dipupuk daripada sejak awal usia lagi, usia kanak-kanak, agar terlahirnya generasi yang
celik, minda, bijak serta bagus dalam merancang ataupun membuat keputusan untuk kebaikan diri, bangsa dan negara. Okey, seterusnya kita akan berikan ruang kepada Saudara Aswad untuk memberikan hujah beliau. Yang ketiga ialah impak negatif gejala buli terhadap negara. Okey, yang pertama ialah tidak mewujudkan keselamatan yang terjamin kerana gejala buli masih berleluasa. Okey, yang kedua ialah tidak mewujudkan negara yang maju berkaitan ekonomi, politik dan sosial. Ini kerana masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak matang fikirannya ataupun pemikirannya masih cetek yang berada di bawah, yang mana menjadikan buli sebagai benda yang normal. Baiklah, jika saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan seorang pantun yang berbunyi, yang kuih itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Maka kita semua adalah berbahasa dengan tata cara yang berhemah dan menggunakan perkataan yang baik dan elok. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum. Berikut merupakan contoh situasi gejala buli. Oi, aku lapar. Kau ada duit tak? Aku, kau tanya aku ada duit ke tak? Sah-sah tak ada duit. Aduh, macam mana ni? Aku lapar. Gini, aku rasa kita nak cari budak. Betul. Aku nak cari budak kan? Kita cari budak. Okey, boleh? Kita tunggu dia datang. Sekali dia datang ke sini, Boleh. Aku nak juga. Aku lapar kan? Tak tahan. aku tak ada duit kat ni. Aku pun ni. Lapar. Tunggu datang. Aku lapar. Aku tak tahan. Hoi, kau sini je. Kau sini je. Mana kau? Ha? Aku lapar ni. Lagi mana? Ini turun ni. Hei, kau lagi mana? Lagi makan bawah. Kau nak lari ke? Ha? Kau ada duit tak? Ada kata. Mana? Betul. Kau tipu, kau siap. Dah. Tak ada. Mana? Kau bagi lah. Oh, tak ada duit. Ni tak ada duit ke cakap? Bayar lah. Ni duit aku tak makan, aku pun nak cari makan. Aku lapar. Kau jangan sampai aku pukul kau. Ni buku apa ni? Ni buku ni ke ni? Buku bodoh ni, orang tak pakai buku ni. Kau yang kau pandai. Kau tu bodoh juga. Bodoh ni. Mantap dah kau. Kau tipu ya. Tu makan ya. Kau penat kan semua ni. Bosan lah. Kau nak buat tahu tugas aku gembira. Tolong ke? Apa nasi kau aku ni? Apa dia nasi? Kau nak apa? Tak ada apa-apa. Saja nak kau. Aku nak cakap benda ni kau. Kau nak cakap benda apa tu? Penting sangat ke kau nak cakap ni sampai kau laku ni? Kau nak tahu tak? Kau sudahlah gemuk. Sampai hati kau memang jahat nasib.